Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak jumpa lagi minggu ni? Tak ada kan? Dia dah satu siri yang baru kan? Siri yang baru. Satu siri yang baru. Macam drama yang, kalau drama yang baru dia tak ada kata kita jumpa lagi minggu ni, betul tak? Masih lagi orang yang sama. Tak ada orang-orang yang lain. Tak tahulah nak panggil Dr. Kamilin. Kenapa? Sebab dia kata mantap. Ada nama dia kat sini kan? Tapi kita jumpa lagi dalam program Sembang Buku, yang mana kita ni apa? Terbang. Yang mana kita baca kan, kita rakam, kita dua orang baca and sembang-sembang pasal isi buku lah. Kali ni yang siri hari tu buku Wahai Penuntut Ilmu kan. Kali ni kita akan pakai buku Aku Mahu Bertaubat Tetapi Kenapa maktabah media ni suka sangat buku yang ada dot. Dia bila ada dot ni, dia maksudnya ada benda lagi yang penulis tu nak cakap. Maknanya ada benda lagi, persoalan yang boleh ditimbulkan. Macam hari tu pun wahai penuntut ilmu. Mungkin lepas ni ada buku wahai apa? Guru-guru. Mana nak tahu? Tak adalah, kita tak pernah jumpa lagi dalam buku. Ni buku Arab asalnya. Uridu an atub walakin, kan? Uridu, aku mahu, an atub, bertaubat, walakin, tetapi an atub maksudnya bertaubat. Apa panjang tapi terjemahannya pendek. Apa pendek? Kan? Uridu, aku mahu. Dia punya Arab pendek. Dia punya terjemahan panjang. An atub, bertaubat, Arab dia panjang. Terjemahan dia pendek. Kenapa? Tahu lah tu bahasa Arab punya tata bahasa lah. Kalau Sudin kata itu dia punya bunga. Itu bunga. Tulis punya panjang, baca punya pendek. Itu dia punya bunga lah. Kau mana tahu. Sudin kata lah. Sudin dalam cerita Bujang Lapuk, dia personifikasi kepada apa yang orang sekarang kata, orang time tu lah. tak, orang sekarang kata Kepala Tau. Sudin tu adalah personified dia. Figuratif. Apa digambarkan. Yalah, personified lah. Kepala Tau dipersonifikasikan. Kepala Tau. Dia baca surat. Surat tu. Wal kurma, buat buka puasa, suadakah bais kehabisanul lazi. Kehabisanul lazi. Jarang orang Arab buat ayat habisnya al-lazi. Aku pakailah kehabisanul lazi. Ini masalahnya aku kagum ni, boleh cakap bahasa Arab tu. Dia punya keyakinan tu. Punya aku tahu dia. Apa? Tulis orang kan. Dia tulis dia punya jampi tu kan. Apa? Pendekar Mustar tu tanya, apa ni kau tulis orang-orang? Ini bukan orang, ini Mamang. Ya. Jangan. Ini kampung apa ni? Ini kampung Sekapur Sirih. Tengah-tengah Pinang Sebatang. Yelah kau.
Sudin. Inilah kita baca dari dia punya cover depan. Aku mau bertaubat tetapi ada gambar masjid. Bukan masjid, ada gambar kubah. Kubah ni bukan asal elemen Islam. Dia asal dari bulan, bintang semua elemen Turki lah. Kalau bulan bintang yang first pakai Turki lah. Turki lah kan dekat bendera dia kan. Kubah ni asal dari India. Dia bukan Masjid Nabi pun asalnya tak pakai kubah. Tak ada lah kubah. Tak ada kubah. Tapi boleh ambil lah. Kubah ni kita boleh ambil. Dia bukan ajaran agama. Dia tak ada kaitan, tidak ada pun dikaitkan dengan agama. Seni bina, seni reka ini tak ada kaitan. Boleh ambil nanti. Atau orang kafir sekalipun. Kadang ialah kita punya rumah sekarang kan bumbung macam tu kan. Sebab apa? Pengaliran air. Pengaliran air, benda yang elok kita pakai lah, walaupun asalnya dari orang bukan Islam, orang kafir. Adakah masih terbuka pintu taubat untuk pendosa ini? Dia punya soalan kat situ. Nantilah kita jawab. Dan takkan nak jawab sekarang, nanti korang tak dengar lah. Penulis Syekh Saleh Muhammad Al-Munajjid, orang Arab Saudi, ulama Arab Saudi. Tak silap. Hidup lagi? Tak silap. Terjemahan Ustaz Daud At-Tetuani. Ustaz Daud hidup lagi. Kat Keluang. Kalau pecerita hadis Keluang tu, ni geng-geng Ustaz Daud At-Tetuani lah. Kata pengantar Dr. Kamilin Jamilin, ahli majlis fatwa wilayah persekutuan. Perlis pun dia kan? Dan Perlis. Dua sekali dia jadi ahli majlis fatwa ni. Bukan main-main Dr. Kamilin. Siapa tak kenal Dr. Kamilin, salah satunya sekarang bukan satu-satunya lah. Dulu masa dia masuk satu rancangan apa nama kat Astro tu, Motiviral. Tu pasal dia ada buka tahfiz kan. Ya. Dia masuk Astro, masuk Motiviral. Masa tu satu-satunya ustaz yang masuk Motiviral. First time lah tu kiranya. Lepas tu kan ada lagi kan. Ada lagi yang lain. PU bagai. Yang belakang, baca belakang saya. Siapa yang ada buku lah, baca belakang saya ni. Uridu an atub walakin, aku mau bertaubat tetapi kita adalah ni dia punya tak salah tu excerpt keratan apa excerpt sedutan daripada dalam buku. Kita adalah hamba yang seringkali mengulang-ulang kesalahan dan kesilapan. Taubat kita kadang-kadang seperti berpura-pura, tetapi masih lagikah kita boleh kembali kepada Tuhan? Buku ini memotivasikan pendosa supaya sentiasa berusaha bertaubat sekalipun dosa setinggi langit dan memenuhi bumi. Setinggi langit memenuhi bumi ya. Setinggi langit dan yelah betul lah, manusia ni kadang-kadang taubat dia orang kata flip-flop ni sensitif sikit. Kataan flip-flop ni sekarang untuk zaman-zaman sekarang. Time recording jalan. Time recording jalan. Siapa yang dengar dah setahun 2 tahun lepas recording jalan ni, carilah isu tu. Okay, time tu pun ada lagi isu baru, flip-flop. Yelah, tapi bukan isu tu lah. Bukan pasal isu tu. Ni isu yang sekarang ni, main orang marah ni. Tapi tak payah marah. Sabar kan? Bukan tak boleh belajar. Ni kita belajar lah ni. Kita buka dalam. Sama je lah konsep flip-flop tu dengan ni. Buat salah, musabar diri. Dan orang kata taubat belacan. Makan pedas. Tak nak lagi. Tak lah. Jumpa belacan lain kali. Kena boleh kan? Kena kan. Taubat sama belacan. Aku ingin bertaubat muka surat dalam. First kali nampak tu Cok moho dia.
Kan nak kata cokmoh apa? Grafik. Alah, macam biasa lah. Takkan buku tu muka surat 1 kan. Aku ingin bertaubat tetapi apa? Aku ingin bertaubat tetapi 2018 oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Baru lagi oleh buku. Santai Ilmu. Ha? Baru lagi 2018. Penerbitannya lah 2018. Yalah. Hak penerbitan oleh Santai Ilmu Publication. Buku Santai Ilmu lagi lah. Kita cuba untuk jadi apa nak kata, pengedar buku Santai Ilmu. Maktabah cuba untuk jadi pengedar buku Santai Ilmu. Tidak dibenarkan mengulang cetak mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dari isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain. Kita tak ada. Sebelum mendapat izin secara bertulis daripada Santai Ilmu Publication, pihak penerbit tidak bertanggungjawab atas kesilapan maklumat walaupun langkah berjaga-jaga sudah diambil. Ni kita pakai buku cetakan pertama Mac 2018. Cetakan pertama. Dah. Isi kandungan. Kenapa kita masih pakai I? Apa nombor 1 Roman tu? Tak tahu. Apa beza? Ada beza? Maksudnya Yelah, maksudnya macam saya tak. kita tak terus guna nombor 1 macam tu. Kenapa masih Masih nak gunakan 1 Roman, 2 Roman untuk apa panggil lah? Introduction. Padahal kitab agama nak pakai. Kenapa nak pakai Roman numerals? Ikut standard sekarang kot. Kiranya zaman sekarang kalau buku-buku yang bukan buku Arab, maksudnya terjemah dah ni kan, dia menggunakan benda tu supaya satu orang dah terbiasa dengan susunan macam tu kan, para pembaca buku. Jadi dia masih menggunakan lah standard yang dah orang pakai. Sebab kalau tengok buku Arab dia bagus. Kalau dia kata 300 muka surat, dia memang 300 muka surat. Ya, nombor 1. Dari depan sampai belakang 300 muka surat. Dia tak ada 300 belakang 300. Kiranya walaupun macam buku Arab ni, aku pernah tengok apa memang ada rumah. Walaupun awal-awal tak ada pun buku surat tu. Tak ada pun nombor buku surat. Tapi bila dah sampai, bila masuk je kira permulaan dia lah, intro dia ke apa, tengok dah muka surat 3. Macam tu. Walaupun depan dia tu pun tak ada apa pun, just mungkin macam penerbitan mana ni, tapi dikira gak tu. Mungkin boleh, apa salahnya kita pakai macam tu? Tak salah lah. Lagipun lagi mudah bila kita tulis kan. Kita tulis kan, kalau kita pakai Word tu, insert number pages, dia kira dari awal kan. Ini kan kita nak print Edit introduction, letih lah. Apa? Biarlah sekali. Isi kandungan. Pengenalan muka surat 1, kata pengantar muka surat 3, tinta penulis muka surat 7. Kita sampai situ je lah hari ni. Bab 1, jangan meremehkan dosa muka surat 9, syarat dan pelengkap taubat muka surat 13, cerita taubat yang besar muka surat 24. Maksudnya syarat dan pelengkap taubat ni panjang lah cerita dia. 9 muka surat. Nombor 4, taubat hapuskan dosa sebelumnya, surat 28, rintihan-rintihan. Aku teringat satu lagu, rintihan lagu Indonesia, lupa dah. Teringat tapi lupa. susah. Muka surat 33, ditukarkan kejahatan kepada kebaikan. Muka surat 39, amalan selepas terlanjur melakukan dosa. Surat 43, kawan-kawan jahat mengacau aku, apakah yang harus aku lakukan? Ini semua benda yang terjadi kan. Muka surat 50, mereka mengugutku, apa yang harus aku lakukan?
dosa-dosa meresahkan kehidupanku. Surat 60. Adakah aku perlu mengaku? Dahsyat ni. Surat 63. Fatwa untuk insan-insan yang bertaubat. Surat 66. Banyak ni. 29 pak. 29 episod dah. 30 episod dah. Bertaubat daripada satu dosa tetapi tidak bertaubat daripada dosa yang lain. Surat 70. Bagaimanakah bertaubat daripada dosa yang berkaitan dengan hak manusia lain? Surat 72. Bagaimanakah bertaubat daripada mengumpat orang? Ini dosa yang sangat-sangat tak boleh lari sekarang. Surat 75. Bertaubat daripada mencuri. Surat 79. Bagaimana pula jika tidak mampu untuk memulangkannya? Memulangkan apa ni? Nanti nak baca. Surat 82. Penggantian keuntungan hasil mencuri. 84. Apakah perlu memulangkan benda yang dicuri itu atau harganya? 87. Bertaubat daripada makan riba. Muka surat 89. Keuntungan hasil perniagaan rokok. Siapa yang jual rokok ni? Dengar dulu. Kan? Muka surat 91. Kita jangan macam mana? Nanti kan orang kata kalau tak dengar tak tahu tak kena. Tak tahu tak kena. Betul ke tak tahu tak kena? Tapi kalau ada orang beritahu, kita yang tak nak dengar. Yeah. Bertaubat daripada mengambil rasuah. Jauh lagi tu. Yelah, Yelah, tapi aku dah nampak dah kecaman-kecaman yang akan sampai. Dah nampak lah. Waktu kita record tu pun, waktu kita publish ni pun tak tahulah apa jadi akan datang. Waktu tu apa benda pula berlaku kan. Yelah, bila dah cerita pasal rasuah ni, tak lain tak bukan pihak berkuasa lah. Orang yang tak ada kuasa tak ambil rasuah. Bagaimana kamu belajarkan gaji hasil kerja yang haram? Surat 96. Lunaskanlah hak insan lain. Surat 98. Bertaubat daripada pelakuan zina. Surat 101. Apa yang vibrate? Berkahwin dengan pelacur. Surat 106. Oh, ni cerita apa? Cerita apa? Berkahwin dengan pelacur. Ada cerita tiga tu. Cerita Nur. Oh. Kan kejadian tapi kalau cerita dia tu pelacur. Oh kan. Tak tengok. Kalau yang aku tahu dia bukan pelacur, dia anak je lah. Tak tengok. Kejadian silam. Itu surat 108. Lelaki yang baik tak katanya kisah silam perempuan. Ini. Bagaimana ingin menghapuskan barang-barang yang haram. 110. Tawaran-tawaran Allah. Tawaran apa ni? Rujukan 118. Rujukan nak baca ke? Banyak rujukan dia. Dia benda dia rujuk. Baca je lah. Itu je pun. Pengenalan. Pengenalan ni ditulis muka surat 1. Okey. Buku ini adalah karya terjemahan sebuah risalah kecil bertajuk Aku Ingin Bertaubat, tetapi yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Beliau merupakan anak murid kepada Syekh bin Baz, Abdul Aziz bin Baz lah ni. Syekh Saleh Al-Utsaimin, Syekh Abdullah bin Abdul Rahman bin Jibrin. Ni yang semalam ni. Yang ada orang kata Syekh Utsaimin ahli bid'ah, mubtadi'. Aku tak kenal sangat tapi sebab Puji bin Jibrin sampah. Syekh Utsaimin tahu tak ta'zimul ilm, muhimmatul ilm. Muhimmatul ilm. Antara kita punya inspirasi buat video. Poster tak ada. Oh, yang kau tunjuk dulu tu. Tak ada video. Syekh Utsaimin tu. Okey. Dia buat program banyak kitab habis satu program. Habis.
Nak kata mubtadi'. Yang kata tu siapa? Tak tahulah, aku tak kenal siapa. Oh, Tapi keluar poster. keluar poster Takkan pula. takkan Usaimi mubtadi'. Takkan Abu Ishaq Al-Huwaini, tokoh besar ulama Salafi dekat Mesir, sekarang hidup lagi. Takkan mubtadi'. Takkan khariji. Dia kata Al-Husaimi tu mubtadi' sebab dipuji. Dia dipuji oleh Jibril ke? bukan. Dia puji Ibn Jibril. Dia puji. Dia puji Abu Ishaq Al-Huwaini. Kan? Ini apa ni? Kan tak adalah Al-Usaimi ni, Salih Al-Usaimi ni nama besar. Muhimmatul ilm dia tu. Ribu-ribu orang datang. Tarifi pun datang. Pun Yelah Tarifi pun kena tahanan kan. Tahanan rumah. Tak tahulah. Sekalipun guru kita bergaduh dengan orang tu, biarlah. Kita tak payah campur. Tak payah kita sibuk lah. Kita yang bawah-bawah ni relax je. Selagi mana dia orang punya gaduh tu tak mencemarkan nama sesama sendiri, tak payah bercampur lah. Kiranya kalau dia orang kira berbala ke berdasarkan ilmu tu, macam mana itu dia orang punya level lah kan. Dia punya level lah. Kalau tak adalah sekalipun dia orang nak kata guru kita kata dia ni apa, tak betul, ajaran agama tu tak betul, kita tak payah sibuk kot. Dia ada hujah dia. Kita tahu tak hujah dia yang penuh? Kita tak tahu. Takkan semata-mata guru kita tak suka, kita pun tak suka. Ini bukan ajaran Islam. Beliau merupakan pendakwah yang terkenal di Arab Saudi dan imam di Masjid Umar bin Abdul Aziz, Arab Saudi. Serta ada mengarang suatu syarah kepada kitab besar Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, iaitu Bulughul Maram min Jami'il Adillatil Ahkam. Dia syarah. Hasil terjemahan ini juga telah diolah beberapa isi kandungannya daripada penulis sendiri, iaitu Ustaz Daud kan. Ustaz Daud At-Titwani. Daripada penulis sendiri dari sudut penambahan hadis-hadis berkenaan taubat serta ditambah baik jawapan-jawapan fatwa. Begitu juga ditambah beberapa isi yang difikirkan bermanfaat daripada kitab-kitab terpilih seperti Ad-Da' wa Dawa' oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dan lain-lain. Hadis-hadis dalam buku ini juga telah ditakhrij berpandukan kitab-kitab para nuqad muhaddisin, sama ada yang lampau atau yang kontemporari. Dia juga dibantu berpandukan aplikasi Maktabah Asy-Syamilah. Siapa yang buat Maktabah Asy-Syamilah ni? Allah, pahala dia. Siapa yang ganda-ganda. Siapa yang founder, siapa yang kerja bawah tu. Siapa yang maintain Maktabah maintain Asy-Syamilah website tu. Dan siapa yang sumbang apa buku dalam tu, PDF dalam tu. Maktabah Asy-Syamilah yang PDF betul kan? Betul lah. Asyik sungguhlah pahala ni. Kata Ustaz Abdullah Iraqi, Allah. Ustaz Abdullah Iraqi kan suka macam tu kan. Ya Allah. Jika hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, atau Al-Bukhari saja atau Muslim saja, maka penulis hanya meletakkan nombor hadis mata. Ingat tu. Sebab tu penting baca pendahuluan ni, supaya tahu cara penulisan dalam buku tu. Kan, so kita tengok contoh sikit. Tak ada pula yang tu. Tak jumpa. Saya dah tak jumpa. Saya ayat Quran. Tak jumpa lagi. Nantilah kita tengoklah. Manakala jika hadis tersebut diriwayatkan oleh selain Al-Bukhari dan Muslim atau riwayat Muslim bersama para ashabus sunan. Siapa ashabus sunan? Komen kat bawah siapa ashabus sunan tanpa cek internet. Ni nak kena tahu ni. Kita duduk sembang macam-macam, ashabus sunan tak tahu. Dan perawi yang lain, maka penulis akan meletakkan bersama penilaian hadis dia oleh ulama kontemporari seperti Al-Albani rahimahullah, agar memudahkan orang awam merujuk
status sesebuah hadis yang dinyatakan Al-Albani pun. Al-Albani kan banyak pahala dia. Syekh Al-Albani ni bukan dia seorang lah kot, tapi dia antara ataupun yang mula-mula kot yang apa yang mentashehkan Dia bukan tasih, dia takhrij. Semua kutub sitah kan. Kutub sitah ada Rimi sekali. Kutub sitah. Kutub sitah. Dia antara tokoh yang ada takhrij yang full terhadap kutub sitah. Dia ada buat buku je ni. Ada? Memang ada buku dah. Dalam tu lah yang silsilah. Bukan silsilah tu, dia ada sahih Jami' Tirmizi, sahih Sunan Abu Dawud. Ada? Kan tak ada. Albani kan. Tapi orang-orang yang kutuk dia ni. Macam mana nak kata? Orang sekarang kata habuk kaki Albani pun tak sampai lah kita nak kutuk dia. Siapa yang tak pakai Albani? Siapa pengkaji yang buat buku tak pakai langsung Albani? Tak, aku tak tahu sebab aku tak pernah buat. Kalau tak pakai ni kan hadis dia cepat kata siapa aku tak ingat siapa yang kata. Kalau orang-orang yang bukan bidang hadis lah kan, bidang fiqh, bidang biasa fiqh lah kan, muamalat ni semua kan. Orang yang buat tesis, buat master ke, buat PhD kan. Mungkin orang tu pun tak apa-apa lah, tak berkisah sangat lah siapa Al-Albani. Tapi bila dia cari kan, orang mesti nak tahu apa macam status hadis tu kan. Kalau orang yang amanah lah dalam dunia tu kan, dan tesis dia. Dan memang biasanya yang banyak takhrij hadis-hadis ni memang nampak Al-Albani yang keluar. Memang nampak Al-Albani. Tak boleh, susah nak elak Al-Albani. Tak cerita lah dia. Kalau kau rajin sendiri nak takhrij lah. Dia ada orang kata duduk kat perpustakaan. Duduk kat perpustakaan. Kita duduk di shopping mall. Yalah dia apa dia yang biasa ujar lah apa panggil lah, kritikan yang orang selalu dia tak guru lah. Albani tak ada guru. Tapi kan ayah dia kan guru dia. Kan? Ayah dia pun orang besar kat selalu. Ayah dia ulama mazhab Hanafi. Ayah dia. Kan tak ada guru. Kenapa tak ada guru pula? Mana senarai guru? Lah takkanlah nak cerita. Inilah orang masalah pengkritik ni kan. Takkan nak cerita. Takkan semua benda nak cerita. Oh dia ni tak ada sanad. Dah tunjuk sanad. Ni riak ni. Pula. Apa masalahnya? Manusia tak pernah puas. Kalau tak suka tu kan, beralasan akan bagi lah. Oh Albani tak ada guru. Habis guru kau mana guru dia? Mana senarai guru dia? Mana? Mana sanad ilmu guru tu? Sanad serban tak kira lah. Sanad ilmu guru. Ini ada sanad apa? Ratib al-Attas. Sanad Riyadhus Salihin hadis 40 mana? Tunjuklah. Ini lu kata orang tak ada sanad. Tunjuklah kau punya sanad. Buku ini secara keseluruhannya habis nanti kena komen habis lah. Kalau banyak komen maksudnya banyak yang dengar. Banyak yang dengar sampai sini. Dah berapa minit dah ni? Dah setengah jam dengar tu. Banyak yang dengar maknanya satu pencapaian yang bagus tu kita. Apa kena dengar sampai habis. Buku ini secara keseluruhannya menyatakan tentang galakan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta cara-cara bertaubat yang betul. Begitu juga dinyatakan berkenaan hukum hakam seputar amalan-amalan dosa yang secara kebiasaannya dilakukan oleh manusia. Ini bertujuan agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak melengah-lengahkan taubat kepada Tuhannya. Sebab tu kita pilih buku ni. Jangan lupa taubatnya. Dah tahu cara untuk ilmu. Pun jangan lupa taubat. Ilmu takkan campur dengan dosa. Ilmu tu kan cahaya kan. Dia takkan bercampur dengan zulumat. Takkan bercampur dengan dosa. Sebab kata siapa kan? Waqil bin Jarrah. Guru ni. Guru Imam Syafi'i. Kata pengantar. Baru sampai kata pengantar. Oleh siapa? Oleh Dr. Kamilin Jamilin. Dr. Ahmad Kamil.
Dr. Ahmad Kamil. Nama dia Ahmad Kamil. Bukan Kamil, bukan nama dia Kamilin Jamilin. Dia Dr. Ahmad Kamil. Baru tahu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bernafas, menghirup kenikmatan yang dipinjamkan sementara, sekaligus memberikan kita ruang untuk menginsafi diri dan memohon keampunan dari Tuhan yang Maha Pengampun. Setiap daripada kita pasti pernah melakukan kesilapan. Selagi kita bergelar manusia biasa, tidak mungkin kita mampu melarikan diri dari sebarang dosa, baik yang kita sedari maupun dikaburi, dan baik yang kita sengajakan maupun bukan. Namun ia bukanlah alasan untuk kita terus bergelumangan dosa atau menangguhkan taubat, kerana tiada insan yang mampu menjangka bila malaikat maut bakal menjemputnya. Barangkali esok atau barangkali juga seusai membaca buku ini. Ambil kan? Jaga-jaga. Macam Mufti Meng kan? Mufti Meng. Dia kata, apa jaminan kita akan hidup 10 saat lagi? Tak ada jaminan. Kematian tu sesuatu yang pasti, kehidupan tu langsung tak ada jaminan. Ya. Kita hanya tahu kita hidup selepas, macam mana cakap? Kita cuma tahu berapa lama kita hidup lepas kita mati. Boleh kata macam tu lah. Apa penyebab utama kematian kat Malaysia? Penyebab utama Kematian kat Malaysia. Tahu? Kemenangan? Oh, hidup. 100% kematian adalah sebab ada orang hidup. Betul. Betul. Ini fakta. Sesungguhnya catatan amalan itu akan digulung dan matahari pula pasti terbenam, sementara umur terasa begitu singkat menanti ajal yang semakin dekat. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Tidakkah mereka mahu bertaubat kepada Allah dan memohon keampunannya, padahal Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Demikianlah seruan Sang Pencipta yang tidak memerlukan atau berkehendakkan kepada makhluk ciptaannya, namun dialah yang paling gembira dikala hamba-Nya bertaubat kepadanya, sebagaimana yang disabdakan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sekejap aku buka lampu. Gelap pula. Oh, gelap. Sorry, gelap. Makin lama makin tak nampak. Mana? Ini Bukhari Muslim kan? Justru manfaatkanlah kesempatan yang telah dikurniakan oleh Yang Maha Esa, supaya kelak kita tidak memikul bebanan dosa ketika menghadapinya di hari penyingkap segala rahsia. Kamilin dia punya tulisan nice ke? Bunga-bunga. Tak. Nampak? Justru manfaatkanlah kesempatan yang telah dikurniakan oleh Yang Maha Esa. Nampak? Dia rhyme supaya kelak kita tidak akan memikul bebanan dosa ketika menghadapnya di hari penyingkap segala rahsia. Dia rhyme. Hey, rhymes. Ya, aku pun ada baca buku-buku dia macam apa, sila baca jangan tidur benda tak tu. Tengok tajuk itu. Memang dah gaya penulisan dia macam tu lah. Macam Arab kan? Macam Arab suka buat tajuk buku Arab. Kalau baca dia punya tajuk full, nice. And apa? Macam Bulughul Maram. Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam. Ram Kam. And apa? Al-Minhaj. Oh tu. Syarah Sahih Muslim bin Hajjaj. Bin Hajjaj. Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Sedap pun nama. Orang Melayu cuba buat. Tak tahulah Syukri dia nak buat buku tafsir apa? Surah apa? Buku tafsir ni. Apa? Surah apa tu? Surah apa kita cerita tu? Lupa dah aku. Ni surah Alam Nashrah Laka Sadrak kan? Al-Insyirah.
Justru manfaat ni dah rahsia selagi roh masih belum bercerai daripada halkum. Ingat kita laki bini je bercerai. Selagi itulah jendela taubat masih terbuka luas buat kita merenung kegelapan dosa yang kelihatan menutupi cahaya bintang-bintang di angkasa. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyiati hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul ana walalladzina yamutuna wa hum kuffarun ulaika a'tadna lahum azaban alima. Dan tidak ada gunanya taubat itu kepada orang-orang yang selalu melakukan kejahatan, hingga apabila salah seorang dari mereka hampir mati, berkatalah ia, sesungguhnya aku bertaubat sekarang ini, sedang taubatnya itu sudah terlambat. Surah An-Nisa ayat 18. Buku ini menyingkap pelbagai persoalan mengenai taubat yang sentiasa terhalang oleh pelbagai keraguan dan kemusykilan. Selain itu, pelbagai permata berharga turut diselitkan sebagai titipan ilmu yang sangat bermanfaat dalam menguruskan taubat yang hakiki. Penasihat yang baik ialah mereka yang mampu membimbing serta memandu mereka yang mencari jalan pulang. Dan saya dapati penulis Al-Fadilatul Syekh Daud At-Tatwani, Ustaz Daud At-Tatwani, sebahagian dari murabbi yang sangat kurang didapati dan sangat didambakan di zaman yang penuh dengan kejahilan dan kesamaran ini. Saya pasti para pembaca akan mendapat manfaat yang sangat bermakna daripada penulisan ilmiah santai ini. Semoga Allah merahmati serta memelihara penulis buku ini dan mengampunkan kita semua. Akhir kata, selamat membaca dan memanfaatkan apa yang dibaca. Dr. Kamilin Jamilin, Ahli Majlis Fatwa Wilayah Persekutuan, 23 Oktober 2017. Tinta penulis. Surat 7. Dimaksudkan dengan bertaubat itu ialah kembali, dan dari segi istilah pula ialah kembali kepada kemaksiatan daripada kemaksiatan kepada Allah kepada ketaatan kepadanya. Dikira taubat yang paling besar dan wajib ialah bertaubat daripada kekafiran kepada keimanan kepada Allah, kemudian taubat daripada dosa-dosa besar. Martabat seterusnya ialah taubat daripada dosa-dosa kecil. Adalah wajib melakukan taubat kepada Allah dari segala jenis dosa, seperti firman-Nya, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Nak berjaya kena taubat. Surah An-Nur ayat 31. Taubat nasuha, iaitu taubat yang seikhlasnya, yang mana dia menyesali dosa-dosanya yang telah dilakukan, meminta ampun kepada Allah dan berazam tidak akan mengulangi lagi dosa tersebut. Diharapkan penghasilan buku ini dapat menjadi sebab untuk menarik hati-hati manusia yang masih lalai kepada Tuhannya agar kembali ke jalan yang benar dan bertaubat kepada Allah SWT dengan taubat nasuha. Nasuha ni maksudnya ikhlas. Nasuha. Nasuha ni maksudnya ikhlas. Nasuha. Oh, patut aku macam pernah dengar nama Nasuha. Nasuha ni maksudnya ikhlas. Siapa yang namanya Nasuha tu, kena ikhlas lah. Tapi ikhlas yang ni tak dipakai, aku tak pernah dengar orang pakai tempat lain kecuali dengan taubat. Kan? Dia kata masuk Nasuha tu ikhlas kan. Tak biasa ikhlas lah kita pakai ikhlas kan. Tapi kalau kita tak kata taubat yang ikhlas, kita kata taubat nasuha. Kalau dari segi bahasa dia apa maksud nasuha tu? Ikhlas. Maksudnya ikhlas. Kalau bahasa Melayu kan, ikhlas tu bahasa Arab kan. Bahasa Melayu je tu. Ada tak? Ke bahasa Melayu tak ada perkataan tu? Tak tahu. Nasuha. Tak tahulah. Tak tahu lah. Setakat yang aku tengok Kamus Al-Ma'ani kan. Kamus Arab-Arab lah. Kata nasuha ni ikhlas lah. Sincere. Dia kata. Cik. Tak ada tenit lah saya. Terlalu lepas tak. Sis. Nasuh. Khalisatan. Mubalaghah min nasaha. Mubalaghah itulah.
Yuqal taubatun nasuhun. Betul lah. Khalisah. Ikhlas. Ikhlas. Tak tahu. Yalah, Khalas. Kalau Sofa ni suci ya. kalau kita nak kata taubat yang ikhlas, kita tak kata taubat ikhlas. Kita kata taubat nasuh. Macam ni. Jarang lah perkataan nasoha ni kita jumpa lah Dia jumpa tempat lain. Kecuali dia sekali dengan taubat. Bukan tak ada macam yang dibagi ni. Boleh nasoha thawbu dan al-amal. Kita tak pakai practically lah. Kita tak pakai. Jarang lah, bukan tak ada, tapi jarang lah. Biasa memang nasuha ni bila nak pakai nasuha ni mesti dengan taubat lah. Kecuali 6 orang lah. Sel 6 orang. Betul? Nasuha. Habislah. Kita masuk bab 1 minggu depan lah kot. InsyaAllah. Masuk bab 1 minggu depan. Kalau nak tahu apa isinya, minggu depan jangan meremeh-remehkan perlakuan dosa. Benda abang yang terlepas pandang. Banyak juga terlepas pandang. Alah, ni dosa kecil. Dosa kecil. Buang sampah, contohlah, simple lah. Buang sampah merata-rata kan. Dosa. Tapi itulah, diremehkan lah. Dia Tapi dosa besar. Ada dosa besar pun diremehkan. Itu dia teruk. Contoh buku. Haram Haram kan? Buku haram kan? Vape kan haram. Apa beza vape dengan zina? Kan dulu haram. Kan dulu dosa besar. Hukuman Islam je lah beza. Kalau zina ada hukuman hudud sendiri. Yalah, tapi kenapa zina dibuat secara suruh-suruh? Tapi kan sama haram. Yang besar, dosa besar. Dari segi peremehan ke dia diremehkan. Rasuah kan? Tak ada orang rasuah terang-terang. Suruh-suruh kan. Suruh-suruh. Tapi dapat tahu. Tergantung. Tapi kenapa Buku PP kan. Benda yang apa dari segi kalau nak tanya fatwa memang kebanyakan fatwa tak tahu kalau ada masih ada lagi negara-negara lain yang fatwa akan makruh, tak tahu lah. Tapi tahu aku memanglah mengharamkanlah perbuatan tu. Tapi itulah, orang masih menganggap dia adalah dosa kan. Dosa kecil, maksudnya bukan dosa kecil lah, maksudnya dosa macam kita dosa buang sampah, dosa mengumpat, padahal membinasakan diri, dosa besar. Meletakkan orang lain dalam bahaya, dosa besar. Bukan melainkan lah, tapi kiranya lain cerita kalau kau nak merokok, kau asap tu kau kena dekat kau sendiri kalau kau boleh buat. Ini masalah kena ke orang lain. Dan terbukti memang dah kajian saintifik apa semua, asap secondary smoker ni lebih berbahaya. Kiranya efek ni mungkin lebih cepat daripada primary smoker. Betul, dia kata pula kalau macam tu baik secondary smoker pun smoke juga. Macam tu memang perangai payahlah. Yang macam tu dah kau tinggalkan je. Ayah nak cakap banyak. Dia bukan ilmu, dia nak apa? Tak apalah, biarlah dia. Biarkan si luncai terjun dengan labu-labu. Kita boleh buat apa? Dia nak terjun. Labu dah tu terapung. Labu terapung lah. Labu terapung. Kalau density best. Si luncai tu tak tahulah. Aku tak dengar cerita. Yang aku tahu luncai terjun dengan labu-labunya. Aku tak tahu apa jadi. Kalau ikut logik sains, labu tu akan timbul lah. Habislah, cukup lah sampai situ. Jangan lupa like, share, subscribe. Nak beli buku, boleh beli buku. Link untuk buku yang buku baru ni. Ada letak. Surat tu. Jumpa lagi minggu depan. Apa lagi? Apa? Jaga jarak. 300 dah hari ni. Masa hari direkodkan semalamnya adalah 300. Hari ni tak tahu. Aku risau semalam aku balik. Balik ke sini dari Kopeng.
Macam mana kalau dekat sepadan negeri tak boleh masuk? Oh, sudah. Sangat-sangat merisaukan lah. Kalau tak sepatutnya nak stay sehari lagi. Oh, ya. Tapi tak jadi sebab 300 lah. Jaga jarak, ikut SOP. Ikutlah SOP. Ikut SOP walaupun Ikut SOP. Kau menteri ke, kau apa ke, ikutlah SOP. Jangan jadi bodoh. menteri pun dah salah. Rakyat juga ini salah kan, tak apa. Kita ikut je namanya SOP. Tak apalah, biarlah menteri terjun dengan labu-labu ni. Kita ikut je lah SOP ni. Macam mana? Kan? Siapa orang gila, dia kalau orang gila, dia takkan salahkan orang lain. Dia takkan kata dia gila. Tanganlah mereka ni sebagai orang gila. Oh tu kan, anggap menteri sebagai orang gila. Tu lah. Apa lagi? Dah, tu je kot. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.